Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada tuan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Selamat datang ke program webinar kita, dan webinar kita pada kali ini membawa tajuk khusus iaitu membina kedekatan sosial. Rakan-rakan dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan sesi webinar kita pada petang ini, ingin saya maklumkan bahawa beberapa perkara untuk kita melancarkan perjalanan webinar kita. Yang pertama, kegunaan spacebar untuk mute dan juga unmute mikrofon kita. Jadi sewaktu webinar sedang berjalan, tuan-puan boleh untuk berbicara dan bertanyakan soalan dan mengemukakan pendapat dan pandangan, ya, dan kita berbincang bersama-sama. Selain daripada itu, manfaatkan ruang chatting yang ada di sebelah kanan skrin untuk kita berkomunikasi sewaktu webinar sedang berjalan, dan boleh juga bertanyakan soalan ataupun apa-apa juga yang ingin dicatatkan di ruang berkenaan, ya. Baiklah, mari kita mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saudari, tuan-puan, rakan-rakan dikasihi sekalian, cara mudah untuk membina kedekatan sosial, dan kedekatan sosial yang saya artikan di sini juga disebut sebagai membina repo. Repo selalu digunakanlah dalam istilah kedekatan, ataupun ada juga istilahnya membina hubungan ataupun relationship. Baiklah, jadi pada petang ini, kerana skop kedekatan sosial ini besar. Jadi pada petang ini sebetulnya apa yang kita bincangkan adalah bagaimana untuk menjadikan kita ni insan yang disenangi ketika kita berhubung dengan orang lain. Itu yang dipati daripada bina kedekatan ataupun repo itu sendiri. Jadi mudah-mudahan di hujung webinar ini kita mendapat sesuatu pendekatan ataupun tip untuk menjadikan kita orang yang mudah didekati ataupun menjadi insan yang disenangi oleh khalayak. InsyaAllah, mudah-mudahan. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, pengisian kita pada petang ini saya pecahkan kepada 4 bahagian. Yang pertamanya adalah saya berikan nama sebagai repo dan nilai kemanusiaan. Kita lihat bagaimana repo yang menjadi sebahagian daripada nilai kemanusiaan. Yang keduanya, manusia sebagai makhluk sosial yang sebenarnya tidak boleh lari daripada membina kedekatan ataupun repo itu sendiri. Yang ketiga, kita akan sama-sama berkongsi tip sederhana untuk membina repo yang dinampakkan sebagai salina. Dan yang terakhir, saya akan kongsikan dengan rakan-rakan semua apa itu yang dikatakan sebagai UTM, membina hubungan selain manusia dan Tuhan, insya-Allah. Kita teruskan kepada tajuk yang pertama, iaitu repo dan juga nilai kemanusiaan. Baiklah, di ruang chatting, ya, saya nak tanya rakan-rakan juga yang hadir pada ketika ini, agaknya penduduk dunia sekarang ni berapa ramai? Berapa ramai penduduk dunia sekarang ni? Siapa yang boleh bukan teka lah, siapa yang boleh beri jawapan di ruang chatting, ya, silakan. Berapa ramai penduduk dunia? 7 bilion. Wah, Cik Sandy kita amal laju. 7 bilion. Siapa ingin cabar jawapan Cik Sandy kita? Siapa ingin mencabar? Mungkin lebih, mungkin kurang? Saya kata terlebih tu kan, terlebih. Ya. Kedatangan PKP ni pun akan menambahkan lagi jumlah penduduk dunia sebetulnya. Ya. 7 bilion. Dr. Syahri, berapa jumlah penduduk dunia sekarang? Jadi Cik Sandy kita pun bertanya tu, 7 bilion. Dr. Syahri baru nak Google lah. Saya bantu Dr. Syahri lah, saya bantu je di sini, ya. Bila rakan-rakan sekalian, jumlah penduduk dunia sekarang melebihi 7 bilion orang. Jadi kalau Cik Sandy kita meletak ke 7 bilion, hampir tepat lah, ya. Sudah melebihi 7 bilion orang. 7 bilion kan menjangkau kepada 7.8 bilion kalau mengikut statistik ataupun unjuran yang dibuat oleh United Nations pada tahun 2019. Ramai penduduk dunia. Maka kenapa saya bawakan statistik ini? Kerana saya ingin bertanya, apakah kegunaannya, apakah maksudnya
Manusia yang begitu ramai di atas muka bumi ini. Nak tanya pada siapa? Nak tanya pada siapa? Eh? Itu bilion bilion bukan million, 8 million. Bilion Okey. Pada siapa kita nak tanya? Yalah, kita tanya pada Tuhan lah. Kenapa begitu ramai manusia atas muka bumi ini, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbagai warna kulit, berbagai dialek budaya dan sebagainya, perbezaan kesukaan, ada yang sokong MU, ada yang sokong Liverpool dan sebagainya. Perbezaan. Maka Tuhan menjawab dalam surah Al-Hujurat. Ini yang saya temui Dan surah Hujurat, ini jawapan dia. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Maka itu tujuannya. Maka bila sebut saling kenal mengenal, maka dia tak boleh lari daripada membina kedekatan, membina hubungan, relationship dan juga repo itu sendiri. Dan repo yang baik inilah yang menjadikan setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini saling kenal mengenal, saling menyenangi antara satu sama lain dan menjadikan dunia ini lebih indah. Bukan untuk bertelagah, bukan untuk bertembung, tapi untuk sama-sama memakmurkan bumi ini. Kenapa? Masing-masing saling menyenangi. Ya, itu yang dikehendaki oleh yang Maha Esa rupanya. Jadi sinilah lahirnya repo, tuan-tuan sekalian, ya, repo. Dan repo sebenarnya kita memang kita dah buat dan memang bermain setiap hari bersama dengan kita, kerana repo ini adalah merupakan sesuatu kehidupan. Ini merupakan kehidupan. Baik, kita bertanya, apa itu repo? Repo itu apa? Banyak istilah. Sehingga kan kalau kita tengok dalam dictionary sekalipun ada pelbagai definisi diberikan. Namun secara mudahnya adalah keupayaan dua pihak untuk saling menerima. Saling menerima. Sehingga kan kedua pihak ini rasa suka, rasa selamat dan rasa ingin bersama. 3S di sana ya. Suka, selamat dan bersama atau sertai. Lagi besar ruang persetujuan, ruang kebersamaan yang ada, maka lebih rapatlah hubungan kedua insan berkenaan. Bagi kita tengok apa kata Tony Robbins. Tony Robbins sebut, siapa yang ada yang tak kenal Tony Robbins? Siapa yang tak kenal? Ini dah kenal Tony Robbins, seorang motivator dan juga penulis terkenal. Beliau menyatakan bahawa repo is the ability to enter someone else's world. Kemampuan untuk kita masuk dalam dunia orang lain. Yang memang kita hidup dalam dunia yang berbeza, walaupun nampak berdiri berdekatan, tapi masing-masing kita ada dunia masing-masing, pemikiran masing-masing, pilihan masing-masing. Dan kata Anton Robin lagi, to make him feel that you understand him. Dan kita menjadikan dia rasa kita faham dia. Ni faham pun selalu juga kan. Selalu ni kalau orang bergaduh, dia kata, awak tak faham saya. Jadi itu antara istilah yang bergaduh lah kan. Jadi kalau istilah orang yang tak bergaduh, satu pihak memahami pihak yang lain. Dan ikut Anton Robin lagi, that you have a strong common bond. Sesuatu yang kita yakini bersama, atas kepentingan bersama, kita bersetuju dengan mereka, kita memahami mereka dalam dunia mereka. Maka itu disebutkan oleh Tony Robbins. Dan Tony Robbins selalu menyebut kan, repo is power. Itu yang selalu disebutkan. Ya. Bila rakan-rakan sekalian, kita lihat lagi definisi yang diberikan oleh NLP. Jadi, para NLPers kat sini, saya ucapkan selamat datang dan saya mohon perkongsian daripada rakan-rakan semua untuk menambahbaikan pertemuan webinar kita pada petang ini dengan tajuk berkaitan dengan repo. Mengikut NLP, repo itu adalah keserasian yang mencetuskan bicara hati ke hati. Wah, ya. Ini bukan sekadar fizikal, bukan sekadar luaran, tapi menyentuh ke dalam hati. Maksudnya, apa yang dirasai oleh orang lain yang berhubungan dengan kita, dapat kita rasai. Itu dalamnya. Dan ini dilengkapkan dengan kenyataan ini. Perhubungan yang akrab antara manusia sama manusia hasil daripada repo yang baik itu akhirnya menjadikan manusia yang saling berhubungan itu sebagai satu tubuh.
Kita baca. Perumpamaan mukmin dalam hal saling menyintai dan berkasih sayang adalah ibarat satu tubuh. Apabila satu tubuh rasa sakit, maka seluruh tubuhnya turut merasa yang sama. Sulit tidur dan merasa demam. Maka itulah dia sebenarnya yang dikenaki dalam pembinaan repo yang kita sebut pada hari ini. Jadi jauh sampai ke tahap itu. Rakan-rakan sekalian, mungkin saya nak tanya rakan-rakan ni, berapa ramai agaknya rakan karib kita yang memang baik dengan kita, yang baik dengan kita, yang betul-betul kita rasa sangat baik, sangat rapat dengan kita. Jadi mungkin ada satu atau dua nama yang memang boleh sebut nama inilah rakan baik aku, kalau orang sebut BFF sekarang, atau apa istilahnya, BFF. Istilah BFF. Baik. Jadi kongsikan dengan saya, kongsikan dengan rakan di di papan putih ini, taipkan nama dan ukir nama rakan anda itu, rakan karib anda itu cantik-cantik. Ya. Ukirkan di situ. Saya nak ukirkan satu nama di sini yang memang sahabat baik saya. Sahabat baik saya, nama dia ini dia. Sahabat baik saya. Baik, siapa lagi? Siapa lagi yang ada rakan-rakan baik? Ukir namanya di sini. Abadikan di whiteboard ini. Tom. Wah, Tom. Siapa yang tulis Tom ni? Tom. Mungkin yang tulis ni Jerry kan ya? Ya? Tom. Jerry. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Asfar. Saya kan Asri punya Asfara. Asfara. Adib. Alhamdulillah. Rakan-rakan yang kita sebutkan nama dia di sini, oleh kerana beliau merupakan rakan karib kita, saya yakin beliau turut terasa di sudut hati mereka bahawa nama mereka sedang disebut. Ini sebenarnya satu tahap di mana repo tu boleh bawa ke situ. Ya. Aladin, rakan baik saya, Tom, Adib dan juga Asfara. Jangan senyum nama Asfara ni. Ini rakan-rakan kita, ya. Baik. Terima kasih kepada rakan-rakan yang berkongsi pada petang ini. Untuk rakan-rakan karib ni, saya nak tanya, berapa orang di kalangan kita yang ada kenalan atau saudara mara yang memang rapat dengan kita, dan rapat itu sehinggalah kita selesa tidur di rumah mereka dan mereka juga selesa tidur di rumah kita. Rumah mereka rumah kita, rumah kita rumah mereka. Siapa yang ada rakan-rakan yang sebegitu, jawab poll ini. Ini dia. Ya. Berapa ramaikah kenalan atau saudara mara yang anda selesa menginap di rumah mereka dan mereka juga selesa menginap di rumah anda? Wah, melebihi 40 orang, masya-Allah, masya-Allah. Ya. Ada juga yang tiada. Okey. Baik. Kita tamatkan dalam masa 5 saat. 4, 3, 2, 1. Ya. Itu dia jawapan yang diberikan. Ini dia. Kita kongsikan. Melebihi 40 orang, masya-Allah. Ada satu orang melebihi 40 orang. Ini hebat. Hebat ni. Betul-betul ramai rakan karib. Repo sangat hebat. 10 hingga 40 orang, insya-Allah, satu orang. 5 hingga 10 orang. Yang tiada 2 orang. Ni kena buat repo yang lebih baik agar ada rakan karib kita. Baik. Baik, terima kasih atas penyertaan. Puan-puan dan rakan dikasihi sekalian. Ukuran dunia ini, berani saya katakan bahawa ukuran dunia ini pada kita, ukuran dunia, alam dunia kita, bergantung kepada berapa ramai rakan karib kita. Bayangkan kalau kita ada kawan yang ramai, seluruh dunia ni adalah merupakan rumah kita. Contoh, kita nak pergi ke Penang, nak pergi ke Pulau Pinang, ada rakan karib kita, maka kita boleh tinggal menginap di rumah dia. Besar tak rumah kita? Oh, besar. Ya. Dan kadang-kadang kalau pergi ke Pulau Pinang, kalau di hujung di masa percutian, memang payah untuk mendapat tempat penginapan.
Tapi oleh kerana kita punya rekan karib yang selesa kita di rumah beliau dan beliau selesa di rumah kita, maka itulah juga rumah kita. Besar rumah kita ya. Dari Kuala Lumpur sampai ke Penang, sampai ke Pulau Pinang. Ukuran rumah kita. Maka begitulah gambarannya. Hasil daripada repo yang baik. Rakan-rakan dikasih sekalian, namun hidupan kita ini ada pilihan. Sejak daripada sekolah dulu kita banyak pilihan. Kalau bagi soalan ABC, kita boleh jawab ABC. Namun ada juga ketika kita tak nak jawab soalan, kita tak tahu ataupun mungkin malah nak fikir, kita pakai apa? Kita pakai buah dadu. Buah dadu. Tiba-tiba yang guna buah dadu tu lagi banyak jawapan yang betul. Ya? Baiklah. Jadi, dalam kehidupan ini, walaupun kita dah beritahu tentang nilai repo yang tinggi, ya, tapi pilihan tetap di tangan kita, di tangan setiap individu. Sama dia ingin memanfaatkan repo atau sebaliknya. Tengok, saksikan gambar ini A dan B. Di tempat mungkin sama dalam pesawat dan sebuah penerbangan. A, di suasana A kita lihat berlaku perbincangan yang kita lihat mesra di antara dua orang yang kita boleh anggapkan mempunyai repo yang baik. Berbanding dengan yang B, masing-masing membawa haluan masing-masing dengan cara masing-masing. Kalau kita nak bersangka baik, mungkin yang belah B ni telah pun berbicara sebentar tadi, mungkin. Tapi kalau gambar yang kita saksikan, itulah dua keadaan yang berbeza. Jadi, antara kita nak atau tidak, kalau tidak berlaku repo, apa akan jadi? Kalau tidak berlaku repo, tidak berlaku perhubungan, tidak berlaku relationship, maknanya tidak adalah persetujuan, tidak adalah hubungan, tidak adalah maksudnya satu manfaat daripada hubungan itu sendiri. Kalau orang perniagaan, tidak adalah urus niaga perniagaan yang berlaku. Kalau dalam keluarga contohnya, tidak adalah komunikasi yang boleh menyampaikan kita kepada menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi. Jadi itu kesan dan akibat daripada ketiadaan repo atau ketiadaan hubungan. Rakan-rakan dikasihi sekalian, repo ini adalah merupakan kehidupan. Dia ada bersama dengan kita. Maka saya ingin mengajak rakan-rakan semua untuk menjadikan pembinaan repo ini sebagai salah satu daripada ciri-ciri akhlak kita. Contohnya bila kita nak buat repo, kita bertemu dengan seseorang dengan wajah yang manis, dengan suara yang dikawal, dengan tutur kata yang baik, dengan segala-segala berlaku. Dan jadikan itu sebagai sebahagian daripada kehidupan, bukan semata-mata untuk mendapat satu manfaat, tapi manfaat secara lebih menyeluruh. Apa dia? Menjadikan kita sebagai orang yang lebih berakhlak dan lebih jati diri dan berwibawa. Sejak dari kecil kita dah diajar, dah belajar secara langsung atau tak langsung bagaimana untuk melakukan hubungan ataupun untuk mewujudkan hubungan dengan orang tua kita. Contohlah masa kecil dulu kan, kita nak minta duit. Tak berani minta dengan ayah, kita minta dengan siapa? Minta dengan mak kan? Mak minta dengan ayah. Itu pun salah satu teknik repo yang dia lakukan. Maksudnya yang tujuan utama sekarang ialah kita nak dapatkan duit belanja, tapi tak berani jumpa dengan ayah. Jadi ayah kita akan jumpa dalam waktu-waktu yang tertentu. Kenapa? Kita kenal ayah kita macam mana. Dan itulah yang dinamakan sebagai awal daripada pembinaan repo. Betul juga dengan ibu kita. Dan ibu kita juga membina repo dengan kita. Dia tahu perangai kita macam mana, kesukaan kita macam mana. Dan daripada mendalaminya apa yang kita suka atau sebaliknya, maka ibu kita membina repo yang baik dengan kita. Ya. Dan begitulah sampai peringkat sekolah menengah, peringkat kita bekerja, dan tak kala kita bekerja, kerana repo semakin bertambah. Ada orang yang ingin membuat jualan, sales, maka repo untuk sales ada repo yang khusus. Tak kala kita sudah masuk ke alam pencen dan sebagainya, kita repo bersama dengan rakan-rakan yang mungkin dah tidak bekerja secara sepenuh masa, dan repo ni berbeza. Apalagi ketika usia dah lanjut warga emas, kita mula membina repo dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, ya, dengan cucu-cucu. Maka tuan-tuan sekalian, repo itu adalah sebuah kehidupan. Maka binalah repo sebagai kepribadian diri kita. Bina, bagi cantik. Kenapa? Setiap titik repo yang kita bina, ianya akan menyampaikan kita pada maksud yang besar. Maksud dunia dan juga maksud selepas alam dunia. Maksud untuk kerja ataupun untuk peribadi.
untuk keluarga ataupun untuk masyarakat. Dan ianya mampu dilaksanakan. Kenapa? Kita mempunyai jaringan yang luas. Dan jaringan inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan. Kita boleh berjaya dengannya buat kerja seorang. Tapi kita boleh pergi jauh sekiranya mempunyai jaringan yang baik. Rakan-rakan kita kasih sekalian, kita pergi kepada pendekatan yang kedua yang berkaitan dengan repo juga. Ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Ini saya sentuh sikit berkenaan dengan sifat semula jadi manusia yang memang tercipta untuk melakukan repo, untuk mewujudkan perhubungan yang baik sesama manusia. Cuba perhatikan dua gambar ini. Inilah beza antara kita dengan makhluk lain lah. Kita lahir perlukan bantuan orang. Kerana kalau dilahirkan kita tak boleh terus berjalan. Banding dengan gambar sebelah kan. Selalunya kalau anak kambing ini, maaflah saya bandingkan dengan kambing, bukan selayaknya, tapi untuk menggambarkan betapa makhluk kejadian Tuhan ini berbeza dengan kita. Anak kambing ketika baru dilahirkan, setelah ibunya menjilat-jilat bulunya, anak kambing ini boleh berdiri dan boleh berjalan. Tidak perlu ibunya pegang untuk bertatih. Maka ketika lahir, kita perlukan orang membantu kita. Maka perlu kepada hubungan sama manusia. Sewaktu meninggal, sekali lagi kita memudahkan orang lain untuk menguruskan jenazah. Dan ini dia, maaf saya gunakan gambar Abang Boceh kita arwah. Beliau pergi dalam keadaan ramai orang yang datang menziarahi solat jenazah beliau. Orang tidak tahu apa yang dia buat. Orang tak tahu bagaimana bentuk repo beliau, sehingga beliau tidak ada. Dan sebab itulah, antara tanda orang itu merupakan orang yang baik, orang itu repo yang baik, ketika jenazahnya dikebumikan, ramai orang yang datang ziarah. Ya. Itu antara tanda kemuliaan itu tunjukkan. Sebab itu, seorang ulama Aceh, Sumatera, itu Profesor Hamka atau nama panjang dia Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka, singkatan. Beliau menyatakan bahawa sewaktu kamu lahir, kamu menangis dan semua orang ketawa. Gembira, seronok kan? Mak, ayah, apalagi atuk dan sebagainya, sangat seronok. Tapi kamu menangis. Maka dalam kehidupan ini berjuanglah, bermati-matianlah, bersungguh-sungguhlah, agar ketika kamu mati nanti, semua orang menangis dan kamu ketawa atau tersenyum gembira. Gembira kenapa? Gembira kerana telah melakukan yang terbaik untuk dunia. Dan orang yang menangis itu kenapa? Menangis kerana kehilangan kamu. Dan di antara perkara yang perlu dilakukan dalam dunia ini untuk menjadikan di hujung hayat kita sesuatu yang baik, apa dia? Iaitu binalah hubungan yang manis, yang baik dengan sesama manusia. Itu kepentingan repo yang ada di situ. Dan yang terakhir yang saya kongsikan dengan rakan-rakan sekalian, bahawa kita ni makhluk sosial. Apa dia? Lihat kepada seluruh anggota kita. Mata kita untuk melihat orang, untuk memandu orang, untuk mengenal orang. Mata. Jadi kalau kita tidak berhubungan dengan orang, mata itu kegunaannya apa? Kita ada hidung untuk mengenal, untuk mencium. Dan tak kala kita merasakan tubuh kita bau yang tidak menyenangkan, apa yang kita buat? Mandi ataupun melakukan sesuatu yang lebih baik agar pihak lain tidak terhidu bau yang busuk. Sekali lagi kita berkait dengan orang. Itu juga dengan telinga. Mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh pihak lain untuk kita berhubung dengan mereka. Apalagi sentuhan, apalagi lisan yang dianugerahkan pada kita ini guna je untuk sosial, untuk komunikasi bersama dengan pihak lain. Maka jelaslah bahawa manusia itu makhluk sosial, tuan-tuan sekalian. Dan ingatlah kita, ada satu perumpamaan yang mengatakan bahawa kawan-kawan itu ibarat pasir di pantai, dan kawan akrab itu ibarat apa? Ibarat mutiara ataupun permata di kalangan pasir-pasir. Maka binalah seramai mungkin rakan-rakan akrab kita dengan cara pembinaan repo kita tambah baik setiap hari dan setiap ketika.
kawan yang akrab yang kita perolehi itu sebenarnya daripada kawan yang biasa-biasa saja. Tetapi oleh kerana kita bina, kita bertingkatkan, kita kembangkan, kita indahkan, kita suburkan rapor berkenaan, akhirnya ia menjadi kawan yang sangat akrab dengan kita, sehingga kan seperti saya sebut tadi, apa yang dia sakit, kita rasa kesakitannya. Walaupun jauh, tinggal berjauhan, kita sanggup pergi menziarah. Kenapa? Ikatan yang sangat akrab kita dengan mereka. Bukan sekadar ikatan fizikal, tapi ikatan hati. Mudah-mudahan, insyaAllah. Itulah rakan-rakan dikasihi sekalian. Jadi, dalam ruang chatting, saya prefer hotel. Cik Sandy kita, kalau ke Penang, saya prefer hotel ya. Saya beri contoh tadi, kalau hotel penuh kan, itu keadaan dia. Okey, baik. Kemudian, Farah, senang lagi dengan mak. nak sifat pelembut. Ya, itulah sifat semula jadi mak kan. Mak. Jadi kalau kita minta apa pun mak kena penuhi, dan kalau nasi tu tinggal sikit, mak pura-pura kenyang bagi kita makan dulu. Dah habis kita makan, barulah dia kutip-kutip apa yang sisa kita. Itulah itu mak kita. Baiklah. Maaf, nak kongsi satu. Ya, silakan. Pada saya, macam kalau kata tadi ada tanggungjawab dia prefer duduk hotel. Pada saya bukan dia tak ada repot. Saya rasa kadang kita ni tak nak menyusahkan orang, tak nak menyusahkan saudara mara kan. Kalau kita datang nak visit ke nak jarang, kita prefer duduk hotel. Tak tahulah, mungkin itu sebabnya. Tak adalah mungkin sebab pasal kita tak ada repot. Tak tahulah. Betul. Saya setuju. Ya, itu yang berlaku sekarang ni pun. Kita tengok dah jadi macam satu new normal kan, bukan new lah. Kadang-kadang kita sendiri pun, kalau balik ke kampung, ya rumah mak kita tak besar mana kan. Jadi oleh kerana kita bawa balik anak ramai dan adik-beradik kita lain balik juga, ada ketikanya kita pergi sewa homestay dan sebagainya kan. Jadi bukanlah makna tak ada repo, tetapi tapi di sana maksudnya untuk memberikan keselesaan. Jadi maksud saya di sini dalam keadaan kita ada rakan yang benar-benar akrab. Jadi hotel tu menjadi pilihan yang kedua. Malah kalau kawan yang akrab, kalau dia tahu kita duduk di hotel, nanti siaplah kita berparang, kita dipanggil kita kan. Kamu duduk di hotel, kamu putus kawan. Macam tu kan. Itu maksud saya. Ya, betul lah, betul. Nah, kadang-kadang kawan akrab kita pun kita faham dia anak ramai, kita pun bawa satu family, macam nak menyusahkan dia kan, dia macam tu. Jadi itu pertimbangan yang selepasnya lah. Pokok perbincangan kita adalah biarlah kita ada ramai kawan yang akrab, insyaAllah ya. Terima kasih banyak atas perkongsian. Terima kasih. Jadi rakan-rakan, tuan-puan yang saya kasih sekalian, daripada apa yang saya kongsikan dengan anda sebentar tadi, yang pertama mengenai repo dan juga nilai kemuliaan ihsan. Yang keduanya berkaitan dengan manusia merupakan makhluk sosial. Setakat ini agaknya berapa peratuskah kemahiran membina repo tu telah kita kuasai dan telah kita nampak hasil dia dalam kehidupan seharian kita, sama ada dalam perniagaan, dalam keluarga, dalam pembinaan sesama jiran dan sebagainya. Boleh type di ruang chatting, beritahu saya agak-agaknya berapa peratus dah dapat dikuasai. Macam tu ya. Dari segi repo, maksudnya kita dah boleh bertemu dengan orang dengan selesa, buat kawan baru. Berapa peratus yang telah dikuasai? Kalau macam saya boleh katakan saya sendiri baru 30% lah. Wah, berhijaz 80%. Ya, saya percaya 80%. Ya. 80%, 80% ni tahap sifu dia kena belajar orang lain. 50%, alhamdulillah. Ya. 79.5, wah, ini statistik kan. 9.5. 80%, alhamdulillah. Masya-Allah ya. Syahrir 35%. Syahrir kena buat repo lagi. Kena lebih banyak buat repo lagi. Kalau mancing tu kena bawa rakan-rakan jugalah. Kalau pergi kebun durian kena bawa durian, buat repo dengan durian. Baik, terima kasih rakan-rakan. Bawah 50. Roslan, Tuan Roslan. Ya. Okey. Repo ke report? Dia report. Report kita tak bincang tu lagi. Hari ni kita buat repo saja. Repo tu report. Ini saya task oriented tak ya. Baiklah rakan-rakan, tuan-puan yang saya kasihi sekalian,
Mari kita kongsikan dengan tuan-tuan sekalian satu kaedah yang sederhana ya. Kita tak bincangkan secara detail sama ada dari NLP ke atau dari Tony Robbins juga. Kita mengambil satu pendekatan yang sederhana untuk kita kongsikan pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teknik ini saya namakan sebagai teknik salina, dan gambar sebelah itu bukan salina, itu gambar hiasan sahaja untuk menggambarkan senyum, ya, senyum. Baiklah, mari kita tengok salina. Yang pertamanya S. S yang pertama adalah merujuk kepada smile atau senyum. Kita ingin membina repo. Senyum adalah perkara yang paling mudah, tak perlu bayar, apa lagi, dan senyum itu sebenarnya menjemput rezeki. Orang yang kita lakukan amal lah macam mana pun, bila datang kepada kita orang yang senyum, Masya Allah, hati kita akan luntur lah, ya. Mereka hati batu, hati yang orang keras betul-betul itu pun akan terguris, akan lembut sedikit bila melihat orang senyum, ya. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, apalagi orang yang baru, orang asing yang belum pernah kita temui, dan kita ingin berbicara dengan mereka, maka senyum itu adalah, bukan saya nak katakan wajib, tapi ini jangan ditinggalkan, ya, senyum. Dan senyum yang benar-benar senyum yang datang dari hati. Senyum yang datang dari hati berbeza dia. Kalau Tuan Rudi, mungkin Tuan Rudi boleh kongsi senyum yang ada yang mata tu nampak kecil. Kalau macam saya ni mata dah kecil kan, jadi mungkin tutup rapat terus. Senyum yang sebenar, senyum yang datang daripada hati kita, yang mengakui, yang mengesahkan bahawa orang yang berada di depan kita itu adalah saudara kita, dan kita ada unsur sayang kepada dia, unsur kasih sayang dengan dia, dan kita ingin mengenali dia. Itu perasaan yang paling dalam. Kan kita selalu berdoa kalau lepas solat ataupun ada ketika ni, kita berdoa supaya seluruh rakyat Malaysia ni hidup aman, damai, sejahtera, dan sebenarnya mereka yang berada depan kita itu, itulah yang kita doakan. Maka ketika kita menyapa orang berkenaan dengan senyum, maka senyum itu datang dari hati yang paling dalam bahawa kita sayang kepada dia. Itu senyum yang sebenar-benar senyum. Boleh ya? Dan juga senyum sedekah kan, senyum sedekah. Tapi kalau tabung derma datang, janganlah senyum je kan. Tabung derma tu dia nak duit. Dia senyum tak laku pada masa tu. Baiklah rakan-rakan, puan-puan sekalian, kita pergi pada yang kedua. A, iaitu ask ataupun ambil tahu. Ambil tahu di sini berbentuk soalan, ambil tahu. Maksudnya di sana bukan busybody ataupun jaga tepi kain orang, tetapi mengambil tahu sesuatu yang berkait dengan perkara-perkara yang common, yang atas kepentingan umum. Baik, cuba kita tengok. Jadi di sini Dr. Albert Mahrabian, apa katanya? Ini dinamakan 73855 rules. Di rules ini menyatakan bahawa 7% komunikasi berterkesan dengan perkataan ataupun cara kita menyebut perkataan yang disebutkan. 38% adalah suara dan juga intonasi, dan peranan besar dimainkan oleh bahasa tubuh. Jadi di sini dalam salina ni juga kita terapkan aspek inilah. Dan bagaimana kita terapkan? Mari kita tengok. Jadi apa yang ingin ditanya, apa yang ingin diambil tahu, kita tak boleh terjah saja. Kenapa? Setiap orang ada sesuatu yang sensitif pada diri mereka. Mungkin bagi kita biasa-biasa, tapi bagi mereka sangat sensitif. Maka inilah beberapa perkara yang boleh kita jadikan sebagai asas untuk memandu kita dalam bertanyakan mereka. Yang pertama, bertanya tentang family, tentang keluarga. Jadi kalau orang tanya tentang keluarga, orang tak marah. Janganlah orang marah. Tanya tentang keluarga. Contohnya, keluarga tinggal sekali ke? Ataupun anak ada orang, berkaitan dengan keluarga. Ya. Yang kedua, kita bertanya mengenai pekerjaan. Sekarang berkhidmat di mana? Soalannya, sekarang berkhidmat di mana? Dan bila orang tanya kita berkhidmat ataupun kita bidang apa dan sebagainya, ia menjadi kebiasaan. Cuba kita nasihatkan, kalau kita bertanya tentang pekerjaan, jangan beritahu pekerjaan kita dulu. Kita tanya pekerjaan mereka dulu, dan barulah kita imbangkan. Seterusnya, kita bertanya tentang sesuatu berkait dengan kesukaan, dengan rekreasi, benda-benda yang sukan, hobi dan sebagainya. Ya. Kalau
Sekarang ni kan musim bola-bola kan, bila Liverpool dah dapat kejuaraan ni, dah boleh jadi topik. Itu tidak ada unsur sensitif kat situ. Melainkan beliau mungkin penyokong MU, mungkin sedih sangat, sedih sangat kan, mungkin agak sensitif. Tapi taklah tersensitif isu-isu lain kalau kita bawakan. Jadi bawakan perkara yang berkaitan dengan minat dan juga kesukaan biasa. Satunya apa yang boleh kita gunakan, kita boleh bertanya tentang di mana asal, di mana tempat tinggal. Ini biasa kan, orang biasa. Cik tinggal di mana? Oh, di mana? Di Damansara. Dekat rumah saya tu. Dah ada unsur kedekatan yang kita boleh bina. Ini terakhir yang kita cadangkan adalah berkaitan dengan pelajaran pendidikan. Ya. Encik nampak ada sistem kertas kerja ni cantik. Cik dulu kerja di mana? Kerja luar negeri ke? Jadi itu soalan yang boleh kita tanyakan kepada pihak yang kita berkomunikasi dengan mereka. InsyaAllah 5 perkara ni dia tidak sentap. Kita boleh tanya pada mereka. Baik. Kemudian bagaimana nak tanya? Ini penting kan? Jangan terkejar saja soalan dia. Saya kongsikan. Yang pertama, soalan tu biarlah soalan yang terbuka. Banyakkan soalan terbuka. Jangan jawapan ya atau tidak aja. Awak dah makan? Dah. Awak nak minum? Tak nak. Jadi habis kat situ dia akan mati. Jadi bukan bagi soalan yang terbuka. Antaranya tanya pandangan, minta pendapat, apa lagi? Perkongsian, tanya pengalaman. Itu merupakan soalan terbuka yang boleh menjadikan perbincangan lebih panjang. Ataupun kita gunakan 5W1H, 5 waktu 1 hari. Kalau dulu orang guna 5 wife 1 husband kan, dia tak sesuai. Kita tukarlah 5 waktu 1 hari. Why, where, when, who, how. Kita gunakan pendekatan berkenaan. Yang kedua, bentuk soalan tu yang kita nak tanya perlulah soalan yang membina. Pilih ayat yang elok-elok. Kenapa? Kalau soalan yang meruntuh, dia akan meruntuhkan trepo yang kita bina. Contohnya kita tanya mengenai keluarga. Keluarga kan? Tinggal bersama keluarga. Dia buat ya. Oh macam tu ke? Tapi kalau kita tanya kan, kalau dia beritahu saya belum kahwin. Kemudian kita tambah lagi. Nampak dah macam berumur belum kahwin ke? Itu ayat meruntuh. Jangan pilih ayat-ayat sebegitu yang menyebabkan bukan repo yang kita dapat, kita dapat benda lain. Ya? Ayat yang membina, jangan ayat yang meruntuh. Kadang-kadang kita terganggu juga emosi. Kadang-kadang ada juga mereka yang kita tahu dekat belakang sedikit. Dan jangan ada soalan yang bias. Ya? Soalan yang jangan ada yang begitu. Berilah soalan yang membina. Dan yang ketiga, jauhi satu soalan yang sensitif. Sensitif ini sama ada berkait dengan bangsa, berkait dengan warna kulit atau itu satu. Yang keduanya juga sensitif kepada individu berkenaan. Individu berkenaan. Ataupun sensitif pada ketika itu yang berkait dengan hal ehwal semasa ataupun isu semasa. Maka elakkanlah. Sebab itu gunakanlah pendekatan yang common, yang biasa-biasa. Dan elak daripada menyampaikan atau bertanyakan perkara yang agak khusus dan agak peribadi. Seterusnya, ini dia. Ya. Bagaimana teknik dia? Teknik dia ketika bertanya. Tuan-tuan sekalian, ini teknik madu ya, madu. Madu ni saya masukkan dalam madu yang dekat kat gambar tu. Ketika kita bertanya soalan ataupun kita berkomunikasi dengan pihak lain dalam membina repo, peranan mata sangat penting. Sangat penting. Tataplah mata orang yang kita berbicara. Bukan sepenuh masa, tapi kebanyakan masa. Tak ada orang yang tatap degil macam tu kan? Tak ada. Tapi kebanyakan masanya. Dan di sini saya ingin berpesan, antara sebab mata kita tak tatap orang yang kita sedang berbicara adalah handphone kita. Jadi handphone kalau boleh, letaklah tepi dulu. Ataupun di depan ni kita sebut, cik saya nak off handphone dulu. Gitu kan, saya off handphone saya sekejap. Nampak power kan? Maksudnya mata kita tak tengok telefon lagi. Jadi dengan cara tu mereka merasa kita menghargai. Yang kedua, angguk sikit. Saya selalu menggunakan pendekatan ini dalam pengucapan awam. Angguk sikit. Bila mereka ataupun pasangan kita yang sedang kita berhubung itu berbicarakan sesuatu, kita angguk sedikit. Jangan angguk tubuh, angguk kepala. Jangan banyak, nampak berlebihan.
Dan angguk ni menampakkan apa? Menampakkan kita bersetuju, kita menerima, kita mendengar dan kita memerhatikan apa yang sedang disampaikan. Ya. Seterusnya, dorong. Ya. Dorong ni maksudnya adalah dorong, kalau antara cara dorong ni adalah kita mengulang balik, kita menyebut sedikit apa yang disebut. Contohnya, cik tinggal di mana? Saya tinggal di Damansara. Oh, Damansara. Damansara ni ada 2-3 tempat dekat bagi yang mana tu? Maknanya soalan yang mendorong dia untuk menjawab, untuk meneruskan perbicaraan. Jadi ulang sikit. Dorong dia untuk terus berbicara. Dan yang ketiganya adalah ulang atau tiru. Ini dimasukkan khusus kepada penggunaan kata-kata yang digunakan oleh pihak yang satu lagi. Cuba perhatikan perkataan apa yang sering banyak digunakan, cara sebutan apa yang digunakan, dan cuba tiru. Gunakan pendekatan, gunakan ayat atau sebutan yang sama yang digunakan untuk kita berbicara dengan dia, untuk menjawab persoalan-persoalan. Kalau selalu digunakan istilah saya sekian-sekian, maka kita bahasakan diri kita sebagai saya juga. Ya? Saya contoh dia beritahu, saya ni sering kali menggunakan sekian-sekian. Jadi kita dengar, oleh kerana banyak digunakan sering kali, kita gunakan ayat sering kali itu juga. Begitu. Jadi ini antara ciri kesamaan yang kita wujudkan di situ. Kesamaan. Itu penting. Dan dalam NLP ada dibincangkan perkara ini. Jadi gunakan madu. Madu dalam kita meningkatkan rapport. Baiklah, tuan-tuan dan rakan-rakan dikasihi sekalian, saya teruskan lagi. Seterusnya, kita pergi kepada L. L adalah listen, dengar. Sewaktu pihak yang satu lagi berbicara, dengarlah. Jangan sibuk kita nak berbicara. Kenapa? Lagi banyak kita dengar, lagi banyak maklumat yang kita boleh dapat, dan kita membuat analisa terhadap siapa di depan kita, dan kita mula memahami beliau siapa. Ya? Jadilah orang yang ramah. Ingat ni, orang peramah ni dia bukan cakap banyak. Orang peramah ni sebenarnya dia akan respon pada masa sesuai, dengan cara yang sesuai. Ya, kalau saling merespon tu dia membawang, dia bukan bina repo. Macam tu. Jadi bila pihak berbicara, kita dengar sambil angguk, tatap mata dia, senyum, tanda kita mendengar dan memberi perhatian. Baik. Seterusnya, interest. Untuk kita dekat dengan orang yang baru, tengok apakah minat orang berkenaan. Apakah minat dia? Contoh kita tengok dia pakai jam yang kita tak cantik lah kan, cantik. Jadi kita tahu dia seorang peminat jam, ataupun dia berpakaian kemas dengan tali leher sekian-sekian. Kita tahu ini seorang yang minat tentang kebersihan. Jadi minat beliau tu yang akan kita cungkil, yang akan kita jadikan tajuk perbualan. Contohnya beliau menggunakan tali leher yang corak-corak tertentu. Okey, kita boleh mulakan perbualan dengan, wah, cantik tali leher tu. Jarang saya jumpa yang begini. Begitu. Jadi apa yang diminat? Kalau diminat lagi sukan, maka kita bicaralah tentang sukan yang akhirnya menjadikan kita sama dengan beliau. Jadi perbincangan itu akan menjadi lebih lancar. Seterusnya, name. Gunakanlah nama panggilan yang sesuai. Ya, tuan, encik dan sebagainya, melainkan dia sendiri, orang berkenaan sendiri beritahu, jangan panggil saya tuan, panggil saya ini, panggil saya nama saja. Begitu. Jadi elakkan kita terjah kan. Sebab tu kalau kita pergi ke setengah-tengah negeri kan, kita pergi nak makan, balong nak makan apa balong? Dia suruh bahasakan kita dengan balong kan. Kadang-kadang kena terjah dia. Rupanya kita ni anak bongsu, paksu kan. Tapi kita faham, dia cuba untuk membahasakan diri beliau untuk membina rapport dengan kita. Saya pergi laju sikit ni, saya pergi. Dan yang terakhir adalah appreciation. Rakan-rakan, tuan-puan yang saya kasihi sekalian, semua orang sukakan penghargaan. Kita tengok bagaimana PM kita, Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam ucapan beliau tidak pernah meninggalkan penghargaan kepada pihak yang berkenaan, kepada frontliner ketika beri ucapan berkaitan dengan COVID-19 PKP, kepada seluruh rakyat di atas kerjasama yang diberikan. Dan ini akan menambat hati, sangat menambat hati. Maka apa juga bentuk kelebihan, pertolongan yang diberikan oleh pihak lain, maka ucapkan terima kasih. Kemungkinan
Rakan kita berkenal pernah belanja kita 10 tahun yang lalu. Jangan lupa sebut, terima kasihlah kerana belanja saya makan 10 tahun yang lalu. Sebut. Itu menambahkan keintiman kita dengan mereka, insya-Allah. Baiklah rakan-rakan dikasihi sekalian, itu tadi perkongsian salina pada petang ini, ya. Dan inilah rumusan yang boleh saya sampaikan. Senyum, ambil tahu, dengar, minat, nama dan penghargaan. Ya. Baiklah. Ini contoh panduan segeralah kalau kita nak buat repo. Nak buat repo, kita jumpa satu orang, ini sini pendekatan dia. Pertamanya senyum dulu, senyum. Kemudian bagi salam atau selamat pagi. Kemudian keluarkan sesuatu yang dekat, yang common, yang biasa, yang umum, yang dekat. Cuaca, masa, isu semasa, apa lagi. Kalau ada surat khabar kat depan tu, minta surat khabar dulu. Boleh saya pinjam surat khabar? Ya, begitu kan? Kemudian perkenalkan diri. Semasa kita ambil surat khabar tu, hulurkan tangan. Saya Asri. Bila kita sebut nama saya automatik akan sebut nama dia. Ya, kemudian dah ada nama, tanyakan tentang diri dia. Cik dari mana? Dari mana? Kan? Setelah diberitahu saya dari Kuala Lumpur, terus kita cari yang kelima, nombor yang kelima. Yang kelima apa dia? Yang kelima iaitu cari, saya pun Kuala Lumpur juga. Nampak tak? Dah ada kesamaan dah. Okey, dan kita teruskan perbualan dan mula-mula tanyakan soalan yang terbuka. Tanya pendapat pula. Dah beri pendapat, beri penghargaan. Terima kasihlah kerana berkongsi dengan saya sekian-sekian. Itu cara bina repo yang segera, yang sederhana. Jadi kalau kita nak gunakan, bolehlah kita gunakan, insya-Allah. Ya. Yalah, rakan-rakan dikasihi sekalian, ini saya ingin bawa anda ke breakout room untuk bersama-sama kita melatih menggunakan pendekatan ini ataupun mana-mana pendekatan yang berkait dengan salina, fos dan madu. Dan dalam breakout room nanti, pilih mana-mana kawan dan cuba tengok, dan saya mohon kepada yang hadir ini supaya menggunakan kalau boleh buka video, untuk video yang onkan video. Kalau gelap macam mana nak buat repo kan. Okey, buka video masing-masing, dan masa kita tak banyak, kita ada sekitar 5 minit sahaja untuk di breakout room. Pilih satu orang. Kalau ramai dalam breakout room kita, peluang terbuka kepada beberapa orang je lah. Jadi, pilih satu orang dan mulakan perbualan pembinaan repo di situ menggunakan teknik yang telah saya sampaikan sebentar tadi, yang telah kita kongsikan. Ya? Ataupun teknik-teknik lain yang sesuai boleh digunakan juga dengan mengambil kira apa yang ada di sekitar. Contohnya kalau kita tengok background dicantikkan, wah cantiknya latar belakang skrin tuan. Macam mana buat tu? Itu mungkin pendekatan yang boleh kita gunakan. Ataupun kita nampak dia rambut belah tengah kan. Wah, ini dah lama saya tak jumpa orang yang rambut belah tengah, dan terutama masa PKP ni kan. Tuan gunting rambut sendiri ke? Macam tu kan. Boleh juga kita gunakan yang dekat sahaja. Baiklah. Jadi kita ke breakout room, dan selepas breakout room nanti kita kongsikan bersama-sama apa yang kita perolehi dalam latihan ini. Okay, baiklah, kita ada 24 orang dan kita sahkan kepada 6 kumpulan 6 kumpulan. Okey. Kita berjumpa di bilik masing-masing dan kita latih cara untuk membuat repo segera. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Farah. Ya, tak ada siapa dalam breakout room pun, tuan. Ada tu, dia dalam gelap mungkin. Tak nampak. Tak nampak. Tak boleh nak buat repo sebab macam seorang. Okey, silakan Puan Farah bina repo dengan saya. Saya ni baru berjumpa dengan Puan Farah. Okey. Okey. Apa khabar, tuan? Alhamdulillah sihat. Itulah dalam
pandemik ni kan, macam mana tuan keep yourself busy? Macam mana rasanya tak duduk rumah je kan? Macam mana agaknya? Maybe you boleh berkongsi dengan saya, maybe kita boleh dapat different ideas kan? Okey, baik. Sebelum tu saya sarankan Farah gunakan apa yang dekat dulu, apa yang nampak. Nampak tak apa yang saya sekarang? Nampak, okay. Tengok saya. Oh, you mean like background? Background ke gambar belakang okay, ke, okay. songkok saya ke, baju ke, semai mata ke dulu kan. Jadi benda yang dekat dulu. Okay. Okay. Nak tanya yang gambar kat belakang Tuan Nasri tu cantik, saya berkenan, macam melambangkan pengalaman kampung, betul ke tu? Saya nampak lah. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya virtual background saja. Yang belakang ni tak ada green screen saja puan. Sebenarnya. I see, green screen. Ingatkan ada gambar kita, ada gambar painting tu. Cantik sangat. Tak ada. Itulah. Okey, terus. Okey, saya tanya lagi Barulah masuk kepada yang tadi kan. Ni sekarang kita dah tanya dah. Background belakang tu macam tu ke? Oh, saya pun yalah komputer ni saya belajar gitu-gitu saja. Boleh Cik Asri ajar saya nanti. Dia kata boleh tak ada masalah. Cik Asri tinggal di mana? Macam kita masukkan, kita bagi risiko dulu. Sebab saya ingat nak cepat sampai ke point, saya pun begitu. Ingat macam nak kena terus ke situ. Dah nanti dulu. Pada kita tahu dah disanggup ajar, baru kita nak tanya tinggal kat mana. Saya tinggal kat Taman Saraf. Bapak kata, saya pun tinggal di Bukit Kiara aja. Nampak tak? Nampak tak? Gitu kan. Makin lama makin dekatkan lah. Betul. Jangan force, jangan paksa untuk sampai cepat. Dia makan masa tak apa. Kemungkinan dia fasa pertama setakat tu saja. Dah fasa kedua dia sambung lagi. Dia macam tu. Jadi gunakan pendekatan macam tu. Jadi dengan cara tu kita tak perbincangan tu tak mati. Satu. Yang kedua, orang tak terasa macam di soal, macam soal siasat. Kita kena interrogate lah. Interrogate lah macam tu kan. Macam tu. Tapi benda ni nak kena biasakan lah, sebab kalau tidak Betul. Jadi kita boleh praktik dengan anak-anak, dengan suami kan. Pada tajuk yang berbeza. Boleh juga macam tu. Contoh dengan suami, kita nak tanya sesuatu yang agak berat, kita mulakan dengan yang ringan dulu. Boleh macam tu. Tapi macam dengan suami sebab kita dah kenal, jadi mungkin takkanlah pada saya macam selalu saya ada masalah ni dengan strangers yang macam kita tiba-tiba jumpa kawan, lepas tu ada orang lain datang. Macam mana nak mulakan tu, saya tak pasti. Pendekatan yang saya buat tadi, yang saya tunjuk tadi boleh. Dengan suami pun sebenarnya, repo ni bukan sekadar permulaan. Repo ni adalah untuk nak upgrade, nak perdalamkan lagi, nak saling mengenali, dia macam tu. Sehinggalah kita dengan suami itu, memang suami kita tak ada masalah kan, tapi kita saling mengenali, makin jadi macam tu. Betul juga dengan kawan. Nak continually merapatkan hubungan lah. Betul. Pasal apa, selain daripada repo yang sedia ada juga faktor-faktor yang boleh meruntuhkan repo. Kita kena bina balik. Macam tu ya. Yalah. Okey, baik. Terima kasih Muhammad Farah. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum.
Allah, tak sempat nak Itulah. dah tanya dah. Tak tahu suara. Ustaz Asmi tak tahu suara. Masuk bilik Tak besar sempat. semula. Tak sempat nak bercakap lagi. Tak sempat nak bercakap. Masya Allah. Okey, baik. Okey, baiklah rakan-rakan dikasih sekalian. Ini panduan yang saya berikan tadi dan kita teruskan sikit lagi kerana ada satu lagi yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan sebelum kita berakhir, iaitu berhubung dengan UTM untuk Tuhan dan manusia. Ini yang kita kongsi tadi, bagaimana membina hubungan sesama insan. Bayan Cik Dam. Ini perhubungan kita sesama Tuhan. Kita gunakan pendekatan salina juga. Bagaimana hubungan kita dengan pencipta? Saya kongsikan. Yang pertama adalah senyum. Senyumlah walaupun kita menerima apa jua keadaan. Senang memang senyumlah. Datang cubaan, datang kesusahan, datang sakit, senyumlah. Kerana sakit itu merupakan nikmat yang tersembunyi. Yakinlah. Kerana setiap takdir itu ada kebaikan untuk kita. Yang kedua, ask atau ambil tahu. Berdoalah. Berdoalah kepada pencipta. InsyaAllah akan dimakbulkan. Menunggu masa, cepat atau lambat. Satunya untuk membina hubungan dengan pencipta akan lebih baik. Dengarkan. Dengar apa? Dengarkanlah ayat-ayat suci. Dengarkanlah pesan-pesan yang ada di dalam pesan-pesan Tuhan yang ada. Kalau dalam Islam kita ada Al-Quran, bacalah Al-Quran. Dengarkan apa yang disampaikan. InsyaAllah hati akan tenang. Kemudian minat, interest. Tunjukkan minat kita terhadap apa yang Tuhan suka. Tuhan suka kita buat baik, buat kebajikan, tolak ke tepi keburukan. Tuhan suka kita untuk berdamai, jauhkan kebencian dan dendam. InsyaAllah hati kita akan makin dekat dengan pencipta. Seterusnya nama, sebutlah nama-nama Tuhan yang baik-baik. Sebutlah dan mintalah kebajikan dan kebaikan dengan menggunakan nama-nama berkenaan. Dan yang terakhir, penghargaan. Ingat, bersyukurlah kita segala apa yang kita ada, dan syukur itu akan mengembangkan lagi kebajikan dan rezeki kita, menjadikan kita seorang yang benar-benar menerima segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situlah kita mula berkongsi dengan orang lain, insya-Allah. Yalah, rakan-rakan dikasih sekalian, itulah dia dua faedah yang besar yang boleh kita manfaatkan dengan teknik teknik repo mudah ini. Itu untuk manusia. Kita ada senyum, ambil tahu, dengar, tengok minat mereka sesuai dengan kita, nama dan penghargaan. Manakala kita ingin dekat dengan pencipta, senyumlah dalam semua musibah dan keadaan. Doalah, jangan putus. Dengarkanlah ayat-ayat kalimah dari Tuhan kita, dan yang seterusnya letakkan minat yang mendalam terhadap apa yang Tuhan suka. Sebutlah namanya berulang kali, dan yang terakhir syukurlah di atas segala nikmat yang kita terima. Rakan-rakan dikasihi sekalian, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada ketika ini, saya mohon untuk rakan-rakan untuk mengisi sedikit soal selidik dalam masa 30 saat memadai, saya kira, ya, untuk sebagai penambahbaikan webinar ini. Silakan. Kita ada masa 10 saat lagi untuk tamatkan. Silakan, terima kasih di atas kerjasama dan penyertaan semua. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri. Bersama-sama. Okey. Baik, terima kasih di atas kerjasama semua, dan marilah kita menjadi insan yang disenangi dan menyenangkan orang lain. Mudah-mudahan Tuhan membantu kita untuk menjadikan hidup kita lebih tenteram, sejahtera, aman, dan insya-Allah kita hidup bahagia dunia dan juga di akhirat, mudah-mudahan. Sekian perkongsian pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih di atas kebersamaan. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.